Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okay. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit kepada anda semua berkenaan dengan isu tuntutan untuk pengeluaran KWSP 2.0 yang mana sehingga kepada saat ini saya mendapatlah sebenarnya banyak persoalan berkenaan dengan isu untuk tuntutan pengeluaran ini. Soalan yang paling banyak saya perolehi adalah satu je soalan, iaitu kalau kata secara klise adalah apa berita KWSP kita sekarang ini. Senyap je, maksudnya mereka bertanyakan tentang perkembangan bagi tuntutan ini. Jadi rata-ratanya mungkin masih lagi kurang jelas yang untuk tuntutan ini dia berjalan secara berperingkat. Kita bermula dengan peringkat petition, kemudian kita pergi kepada peringkat untuk pengisian borang. Pengisian borang ni adalah bagi menunjukkan salah satu kaedah bagi menunjukkan bahawa kita ataupun perjuangan ini ada mendapat restu, ada mendapat sokongan daripada pencarum sendiri, yang mana pencarum akan menyisikan maklumat mereka di dalam borang yang telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat untuk membuat tuntutan bagi pengeluaran yang kali ke berikutnya. Jadi untuk pengisian borang ni dia mengambil masa sehingga kepada 31 Julai 2022, yang mana saya telah jelaskan sebelum ini. Untuk pengeluaran khas KWSP sendiri sebelum ini sekalipun kita fight selama hampir 8 bulan, bukan hampir, lebih daripada 8 bulan barulah pengeluaran tersebut diluluskan. Jadi sekarang ini di peringkat untuk pengisian borang, kemudian borang tersebut akan diproses, kemungkinan besar akan dicetak. Selepas dicetak, kita nak cari tarikh untuk persembahkan ataupun kita serahkan kepada Perdana Menteri Malaysia ataupun mereka-mereka yang berkepentingan ataupun mereka yang berkaitan. Ini semua akan memakan masa. Jadi kalau kata harapan anda selepas saja isi borang, isi petition dan sebagainya, anda berharapkan dalam bulan 8 ataupun bulan 9 ini ada keputusan dan juga perkara-perkara yang lain. Jadi itu adalah sebenarnya sangat tak realistik, kerana perkara ini dia sangat jelas dia akan mengambil masa yang agak lama untuk diselesaikan atau untuk mendapat keputusan. Okey. Kemudian disebabkan ada beberapa isu serta orang kata nak mengukuhkan lagi matlamat untuk tuntutan pengeluaran ini, Azmi Bugis telah berkongsikan bahawa borang untuk tuntutan ini telah pun ditukarkan ke nama menjadi borang aduan. Dia bukan lagi borang untuk tuntutan pengeluaran khas KWSP, tapi dia adalah borang aduan. Ini adalah untuk menunjukkan bahawa Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat ini mendapat sokongan, mendapat aduan daripada kalangan pencarum bahawa mereka ini masih lagi berada dalam keadaan memerlukan dan mereka ingin membuat pengeluaran KWSP yang berikutnya. Jadi matlamat untuk tuntutan ini telah pun ditambah baik, diupdate, ditambah baik di situ bagi membolehkan orang kata tujuannya lebih khusus ataupun lebih spesifik. Nak cakap pun tersasul, lebih spesifik. Okey, yang berikut juga daripada perkongsian oleh saudara Azmi Bugis, beliau telah menyatakan bahawa kalangan pencarum yang telah pun mengisi borang ini tidak perlu mengisi borang ini buat kali kedua ataupun kali ketiga. Cukup hanya satu kali saja anda mengisikan borang tersebut, kerana jika anda menyisikan berulang-ulang kali apabila borang tersebut diproses selepas tarikh tutup 31 Julai 2022 jam 12.30 hari, kalaulah waktu tu selepas tu diproses, jadi anda bayangkan kalau satu orang isi 3 ataupun 4 kali, bila kita nak print, ada kebarangkalian benda tu akan jadi terlalu banyak. Sedangkan daripada
kepingan-kepingan yang banyak tu untuk satu orang saja sampai 3 ataupun 4 permohonan. Jadi kita tak nak ada berlaku pertindahan data ataupun berlaku pembaziran untuk pembaziran masa, tenaga dan juga wang ringgit untuk pembelian kertas dan sebagainya di situ. Jadi elakkan bagi mereka yang mungkin rasa kena buat banyak ni sebab kita nak tunjukkan jumlah sokongan yang tinggi, sebenarnya dia tak akan berfungsi macam tu, tetapi dia akan melambatkan lagi proses untuk sampai kepada peringkat kita nak serahkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Jadi daripada beberapa hari ini, semalam saya ada membuat sedikit carian lah di dalam internet berkenaan dengan link untuk dokumen ini. Tujuan saya membuat carian tu sebenarnya saya nak tengok trafik ni adalah satu perkara, kalau kata dalam IT ataupun dalam website, dia nak tengok macam lalu lintas dalam borang tuntutan berkenaan. Jadi saya tengok lalu lintas untuk borang tuntutan berkenaan sangat tinggi, melebihi dah lebih pada 300,000 berapa dah. Masa saya buka semalam, memang sangat tinggi lalu lintasnya, dan dia sangat tinggi pada hari pertama, hari kedua dan juga hari ketiga. Kemudian dah masuk hari-hari yang berikutnya, dia dah mula merosot sedikit. Tetapi daripada maklumat yang saya perolehi, yang saya dengar, walaupun trafik tu tinggi, mereka yang menyisikan borang ini tak sampai lagi jumlah seperti mana kita dapat jumlah untuk petition sebanyak 190,000 lebih orang. Jadi untuk borang ini tak sampai lagi 100,000 orang pun yang menyisikan borang ini. Jadi jumlah yang menyisikan borang ini sangat kecil. Hal ini mungkin berlaku kerana sehingga ke hari ini saya mendapat banyak perkongsian bahawa rata-rata pencarum takut untuk berkongsikan maklumat-maklumat yang diminta di dalam borang berkenaan. Saya tidak boleh menjanjikan apa-apa berkenaan dengan perkara itu, tetapi sekarang ini kita hanya ada satu medium perjuangan sahaja yang mana telah pun dibawa oleh Saudara Bugis dan juga Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat ini. Jadi kita tidak ada pilihan lain pun sebenarnya, dan maklumat yang mereka minta ini pun walaupun ada nombor IC dan nombor telefon, tetapi maklumat ini dikongsikan secara tertutup. Dia tidak akan ada orang lain yang melihat maklumat yang kita kongsikan ini. Saya tak boleh nampak apa yang anda kongsikan, melainkan pihak urus dia ataupun pihak pertubuhan itu sendiri. Jadi kalau kata nak berlaku kebocoran dan sebagainya, insya-Allah saya yakin tidak akan berlaku sebarang kebocoran. Namun kalau kata betul berlaku, tidak ada masalah, kerana Pertubuhan Inovasi Gagasan Rakyat ini berdaftar dengan ROS, Registered of Society kalau tak salah saya, persatuan. Jadi kalau kata berlaku kebocoran data dan sebagainya, kita boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa, yang mana saya yakin perkara ini tidak akan terjadi. Tambahan pula, maklumat yang diminta untuk dikongsikan ini bukanlah seperti akaun bank ataupun maklumat-maklumat yang sangat-sangat sensitif. Sekadar mempunyai nombor IC, InsyaAllah kita yakin tidak ada sebarang perkara yang boleh dilakukan. Even kalau kata saya ada IC tuan-tuan dan perempuan pun, saya nak cek saman JPJ pun tak boleh, sebab saya kena isi juga nombor plate kereta. Saya nak isi taman trafik pun tak boleh, sebab saya kena isikan juga nombor plate kenderaan. Kebanyakan sistem yang ada di dalam yang kita boleh akses sekarang ini untuk semakkan tertentu dan sebagainya, sistem tersebut akan meminta nombor IC dan juga wajib satu lagi perkara untuk rujukan macam nombor pelik kenderaan lah, ataupun maklumat-maklumat yang berkaitan. Lagipun kita pun tak ada banyak sistem yang boleh kita akses menggunakan nombor IC ini. Jadi jangan risau, untuk nombor IC ini insya-Allah dia akan selamat. Untuk nombor caruman kedai BSP pula, lagilah jangan risau, kerana nombor caruman ni orang lain tak boleh buat apa pun. Sebab untuk membuat pengeluaran duit kita dan sebagainya, kita perlu hadir kepada cawangan kedai BSP, buat pengesahan ibu jari dan juga tanda tangan lah, nak isi borang lah, salinan IC lah, dan juga perkara yang banyak. Jadi susah, bukan susah, mustahil untuk menggunakan sekadar dapat nombor caruman ahli ini, mustahil untuk kita membuat penipuan ataupun orang nak kata scam. Memang sangat-sangat mustahil. Dari segi perkongsian nombor telefon ni memang apabila dikongsikan ada kebarangkalian, kalau kata berlaku kebocoran,
akan ada pihak-pihak lah yang menghubungi kita dan sebagainya. Jadi di sini masalah berkenaan dengan nombor telefon ni, dia bukannya apabila kita kongsikan kepada ataupun kita isikan dalam borang tuntutan ini, borang aduan ini, bukannya tiba-tiba scammer nak telefon kita. Kita tak isi borang ni pun scammer dah telefon dah. Saya sendiri pun sebelum saya isi borang pun boleh kan tiap minggu saya dah dapat talian daripada scammer yang menyamar lembaga hasil lah, pihak bank lah dan juga sebagainya. Jadi di sini kita kena tingkatkan pengetahuan kita, bukannya dengan kita orang kata menyalahkan apabila ada pihak yang nak menggunakan maklumat kita untuk perkara yang betul, tapi kita menyalahkan mereka apabila mereka meminta maklumat berikut. Sebenarnya di sini kita kena tingkatkan kita punya pengetahuan, kita kena tingkatkan kita punya ilmu. Sebagai contoh, kita ni berada, katalah saya ni B40, tak pernah bayar dan tak pernah kena cukai pun, tak pernah kena income tax pun sebagai contoh kan. Jadi tiba-tiba income tax telefon, pihak lembaga hasil telefon kata ada cukai tertunggak. Selama saya bekerja berapa belas tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, tak pernah pun saya kena sebarang cukai ataupun daripada pihak lembaga hasil. Jadi tiba-tiba ada satu panggilan daripada pihak lembaga hasil lah. Macam dulu ahli keluarga saya ada dapat panggilan daripada Plus Tashengo, sedangkan tak ada pun kad Tashengo. Kad Tashengo tu adalah atas nama saya. Dia kata ada offer dan sebagainya, sebab cik adalah pengguna yang setia, sedangkan tak ada pun kad. Jadi kadang benda-benda macam ni kita kena fikirlah. Tiba-tiba ada tuntutan mahkamah lah dan sebagainya. Kalau kita tak boleh berfikir dengan tenang sebab kita rasa terlalu takut pun, jawab tak apa, saya akan pergi kepada mahkamah, saya akan pergi kepada bank, saya akan pergi kepada lembaga hasil untuk buat semakan. Dia kata dia telefon pada income tax, apalah kita pergi income tax. Dia kata dia telefon pada bank, kita pergi kepada bank. Itu sajalah. Jadi saya bukan memaksa anda untuk berkongsikan maklumat anda, itu terpulang pada anda, tetapi sudah tentu kita mengharapkan sokongan daripada kalangan pencarum. Jadi tingkatkan kita punya pengetahuan, dan kalau kata anda tak berkongsikan pun memang anda sudah terdedah kepada scammer dan sebagainya. Berhati-hati dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi saya harap akan ada lebih ramai pencarum yang menunjukkan sokongan dengan mengisi borang aduan ataupun borang untuk tuntutan pengeluaran KWSP 2.0 ini. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, barang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Video Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.